32 minit petang masih lagi bersama-sama Nasional FM sentiasa di hati, dan petang ini kita bersama menerusi ruangan sembang petang. Baiklah, petang ini saya tidak keserangan, saya bersama-sama dengan tetamu kita yang berusaha Encik Muhammad Azif Datuk Mustafa, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Inovasi Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pertama sekali terima kasih diucapkan kerana sudi bersama-sama Nasional FM sentiasa di hati pada petang ini ya, Cik Muhammad Azif. Jadi mungkin ramai yang tahu ya, yang dah tahu tentang Yayasan Inovasi Malaysia, dan mungkin juga ada yang baru saja tahu kan. Tapi mungkin Cik Muhammad Azif boleh terangkan sedikitlah mengenai Yayasan Inovasi Malaysia atau ringkasnya YIM ya. Ya, kita selalu dipanggil sebagai YIM. Ya, Cik Rokiah, sebenarnya kami ditubuhkan dari tahun 2008 lagi oleh kerajaan untuk menyemai budaya kreativiti dan inovasi di kalangan semua rakyat Malaysia. Jadi kamilah agensi kerajaan yang keluar untuk mencari, menyemai, menyemarakkan inovasi di mana saja ianya berada, khususnya di kawasan-kawasan luar bandar, di kampung-kampung, dan juga melihat inovasi yang berlaku di segenap lapisan masyarakat. Jadi kami telah mula beroperasi sejak tahun 2010 lagi, dan kini kami ditempatkan di Cyberjaya, hub inovasi negara, dan kami jemputlah siapa-siapa yang berminat untuk melihat lebih lanjut boleh datang ke pejabat kami di Cyberjaya ataupun ke laman sesawang www.yim.my. Ini orang kata program turun padang ke kampung-kampung ya? Ya, betul. Siapa katanya golongan sasaran tu? Kami pergi ke mana saja di mana ada inovasi, dan salah satu program yang kami jalankan dinamakan Jejak Inovasi, di mana kami membawa para pakar, para saintis, para researcher, penyelidik, juga technician, engineer dan sebagainya, para pakar untuk pergi melihat inovasi-inovasi yang berjalan dan berlaku di segenap pelosok negara. Kami dah pergi ke semua negeri di negara ni dan mencari pelbagai inovasi. Setakat ini lebih 1,200 inovasi telah kami dokumentkan di dalam database kami, dan memang jelaslah bahawa rakyat Malaysia ni memang satu masyarakat yang sangat kreatif dan sangat inovatif. Oh begitu ya. Kalau tidak kita tak tahu yang rakyat Malaysia ni kreatif, inovatif. Jadi mungkin boleh terangkan lebih lanjut lagi lah mengenai program YIM Ideation ni. Khususnya YIM Ideation ni adalah satu program yang telah kami jalankan sejak beberapa tahun yang lampau, memsasarkan pelajar-pelajar sekolah, di mana kami ingin mencari idea-idea dari peringkat sekolah dan membangunkannya hingga ke tahap prototype. Jadi penghasilan idea ni ada pelbagai teknik lah, bagaimana kita mengajar pelajar-pelajar sekolah untuk menghasilkan idea-idea yang banyak. Tapi sebenarnya Rokiah, idea yang banyak ni sebenarnya tidak begitu bernilai. Idea hanya bernilai apabila kita menjalankan dan membuat sesuatu dengan idea tersebut. Barulah kita namakan dia inovasi. Jadi dalam program YIM Ideation ni, kita nak membawa dan membuka minda pelajar-pelajar khususnya dan juga guru-guru, di mana untuk menghasilkan satu idea tu sebenarnya mudah, dan ada teknik-teknik yang boleh digunakan, dan kemudian apabila idea itu sudah terhasil, kita boleh memperkembangkan idea tersebut hinggalah menjadi satu produk ataupun satu perkhidmatan yang berguna kepada masyarakat. Contohnya idea yang telah ada ataupun telah diwujudkan banyak ya? Oh, banyak. Setakat ni Rokiah telah lebih 4,760 idea telah dijana oleh lebih 23,000 orang pelajar yang telah kami temui dalam sepanjang program ini. Lebih 300 guru juga telah kami latih daripada 142 sekolah. Jadi sekarang ni di Malaysia ni telah adalah 142 buah sekolah yang telah melalui program YIM Ideation ni, dan guru-guru di sana sudah pun terlatih untuk membawa program ini kepada lebih ramai pelajar-pelajar di sekolah mereka. Jadi antara idea yang telah tercetus banyaklah, daripada 4,000 lebih idea tu kan. Pelajar-pelajar kita ni memang macam-macam lah dia hasilkan. Yang telah kami jadikan prototype, telah ada 7 yang telah terhasil prototype. Antaranya satu ni perangkap lipas.
Perangkap lipas yang diperbuat daripada botol terpakai, botol air minuman yang terpakai, dan kemudian diisi pula dengan minyak gorengan yang terpakai juga untuk menarik perhatian lipas tu lah. Kemudian apabila dia masuk ke dalam botol tu, dia terperangkap dan tak boleh keluar. Dan kami, sebab ideanya mudah tetapi cantik dan sangat berguna, dan lukisannya yang dia buat pun terlalu cantik. Jadi lepas dia dah lukis idea tu, kita ajar pula dia bagaimana nak menggunakan CAD/CAM sistem, menggunakan komputer, computer aided design, computer aided manufacturing. Jadi apabila dia telah menghasilkan lukisan technical menggunakan komputer, kita pula membawa dia kepada satu pusat 3D printing, di mana dia telah menghasilkan produk yang sebenarnya. Jadi daripada idea, tercetusnya idea, kepada planningnya, perancangan membuat idea tu, sehinggalah produk itu tercetus, kita dah hasilkan dah pun perangkap lipas yang telah dihasilkan oleh sebenarnya adik Amanda Oya dan juga adik Tiva Madumita daripada SMK Seksyen 27 Shah Alam. Mereka telah pun memenangi hadiah RM3,000 yang telah ditaja oleh the UMW Group. Walaupun nampak simple, tapi ia sangat membantu Cik Muhammad Azif, kerana lipas ni boleh mendatangkan kekotoran. Dan kadang-kadang kita kalau nak pergi ke kedai-kedai makan, nampak lipas, boleh terjadi kan. Dan mungkin satu lagi idea kot, selepas lipas mungkin tikus kot. Sebab tikus pun berleluasa. Apa pun kita nak berehat seketika, boleh Cik Muhammad Azif? Kita nak dengar lagu ini. Itu dia lagu pilihan CEO Yim. Dan mungkin lagu itu boleh mendatangkan inovasi dan kreativiti mungkin Cik Muhammad Azif. Kadang-kadang kita perlukan sesuatu untuk mencetus idea tu. Betul kan? Ada yang kata muzik ini juga boleh mendatangkan idea juga kan. Betul. Itulah dia. Dan juga boleh merangsang, memberi semangat pada kita untuk bekerja dengan lebih baik. Lagu ni sebenarnya Rokia ada sedikit sejarah. Pada tahun ini kita melancarkan program #Pop Innovation bersama-sama dengan Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan YBKJ, dan kita telah menggunakan lagu ini sebagai satu gimmick lah, di mana sekumpulan anak muda telah membuat flash mob, dan saya pun terlibatlah dalam gimmick lagu Boom Shake the Room ni bersama-sama dengan YBKJ. Dengar cerita Cik Muhammad Azif pun menyanyi lagu ni ya. Macam mana lagu tadi? Macam mana? Macam mana? Dekat National FM tak boleh lah Rokia. Baiklah, kita berbalik kepada Jim ya. Adakah yayasan ataupun Jim ini bekerjasama dengan mana-mana pihak dalam menjayakan program yang dijalankan ataupun program ideation ni? Khususnya Jim Ideation ni memang kami bekerjasama dengan ramai pihak. Sebenarnya modulnya telah diiktiraf oleh the American Institute of Innovation and Entrepreneurship ataupun AIIE yang berasas dari California, United States, dan juga the Lyle Center of Innovation and Entrepreneurship juga di California State University di Fresno. Jadi mereka telah meneliti program yang telah kami hasilkan dan telah mengiktirafkannya sebagai satu program yang memang sesuai untuk membangkitkan inovasi dan kreativiti di kalangan anak-anak. Jadi selain daripada mereka, kita sememangnya bekerja sama rapat dengan Kementerian Pendidikan, khususnya pejabat pelajaran daerah, di mana mereka telah membantu mengenal pasti sekolah-sekolah yang akan terlibat, dan juga telah membantu pihak kami untuk masuklah ke sekolah-sekolah tersebut untuk menjalankan program ini. Kita juga ada kerjasama awam dan swasta, iaitu Public and Private Partnership, di mana the UMW Corporations yang berhad telah membantu kami di bawah program CSR mereka untuk masuk ke 2 buah sekolah di Shah Alam. Telah mereka taja sepenuhnya program Yim Ideation di 2 sekolah tersebut, dan juga sehinggalah ke akhirnya kita telah mengiktiraf 2 pemenang daripada program ini semasa the National Innovation Conference and Innovation atau NICE di bawah anjuran Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi baru-baru ini. Tadi pemenang yang mencipta perangkap lipas. Ya, betul. Dan mungkin ada lagi yang mencipta sesuatu yang baru.
Ya, banyak sebenarnya seperti saya katakan tadi 4,000 lebih idea, tapi daripada finalis yang telah timbul daripada proses tersebut, satu lagi kumpulan iaitu daripada SMK Titiri Jaya, Shah Alam telah menghasilkan satu meja yang boleh lipat. Jadi meja ni mereka katakan masalah dia bila dia nak belajar, dia nak study, tak cukup tempat lah, atau dia duduk atas lantai, tak ada tempat yang khusus untuk buku mereka. Jadi mereka telah mencipta satu meja yang boleh lipat. Apabila telah dilipat nampak seperti beg tangan lah, atau beg James Bond tu, briefcase. Tapi bila dibuka ada kakinya, ada tempat untuk letak buku, ada tempat untuk letak pen dan sebagainya, dan di dalamnya juga ada seperti cushion. Jadi dua orang boleh duduk atas cushion dengan selesanya dan boleh belajar. Jadi adik-adik ni pun telah hasilkan sehingga hasilnya produk tersebut ada di pejabat kami di Cyberjaya, dan mereka juga telah menang lah kategori tersebut di NICE baru-baru ini, dan telah juga memenangi hadiah RM3,000. Jadi mana para peserta juga mendapat impak positif daripada betul. program ini kan? Ya, betul. Jadi macam mana agaknya pelajar itu dilatih Selain daripada latihan untuk menjana idea, iaitu idea asas dia, pelatihan asasnya, mereka yang terpilih untuk peringkat seterusnya telah menerima latihan menggunakan perisian sistem reka bentuk dan pembuatan berbantu komputer, iaitu CAD/CAM, untuk menghasilkan lakaran 3D secara profesional. Jadi anak-anak ni tak pernah sebenarnya menggunakan perisian ni sebelum ni, tapi kami latih sehingga mereka boleh hasilkan satu lukisan menggunakan perisian tersebut yang boleh digunakan oleh pihak pembuatannya. Dia boleh terus jadi 3D printing menggunakan hasilan mereka menggunakan perisian tersebut. Jadi ini telah membolehkan anak-anak ni menghasilkan sesuatu secara profesional yang sebelum ni mereka tidak boleh lakukan. Jadi ini telah membuka minda mereka. Kawan-kawan satu sekolah mereka juga telah lihat hasil yang telah tercapai daripada proses ini, dan harapan kami dia membuka minda lah lebih ramai orang yang mengatakan ya, saya pun boleh menghasilkan sesuatu yang baru. Ya, itu idea mereka untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Bagaimana bolehkah apa yang mereka cipta itu dikomersialkan untuk dipasarkan? Betul, itu sebenarnya harapan kami. Daripada ribuan idea yang telah terhasil, dan mungkin ratusan yang telah melalui proses seterusnya, 7 buah prototype telah kami hasilkan. Daripada 7 ni sememangnya sudah berada di tahap boleh dipasarkan. Maksudnya seperti cockroach trap tadi, perangkat lipas, juga meja yang boleh lipat tadi tu, kita dah ada pada satu tahap di mana syarikat-syarikat boleh melihatnya, boleh menilainya, dan juga boleh membuat keputusan bahawa nak mengkomersialkannya atau tidak. Jadi kami sebenarnya buat masa ini untuk 7 prototype yang masuk final ni, dalam proses mendaftarkan IP mereka, intellectual property mereka, supaya anak-anak ni sendiri telah boleh mempunyai hak mereka cipta terhadap produk tersebut, dan langkah seterusnya boleh kita cuba pasarkan kepada syarikat-syarikat yang berminat. Kalau kita lihat ini kesemuanya sekolah di Shah Alam, ya? Yang kedua yang untuk program bersama dengan UMW. Tapi program lain, 2 buah sekolah saja melalui program UMW. 140 buah sekolah lain tu berada di seluruh negara. Setiap negeri juga terlibat. Jadi 140 sekolah lah telah kami pergi selama 2 tahun ni, tahun 2013 dan 2014, untuk menjalankan program ini. Ya. Tapi program ini akan berterusan, ya, Cik Muhammad Aziz? InsyaAllah. Of course kami terkekang dengan peruntukan-peruntukan yang ada. Yayasan Inovasi Malaysia merupakan satu non-profit organisation. Jadi kami perlu mencari dana melalui khususnya sumbangan-sumbangan pihak swasta lah. Jadi kami sentiasa keluar untuk mencari sumbangan tersebut. Of course pihak kerajaan memberi juga peruntukan untuk menjalankan projek-projek yang telah diluluskan. Dan setakat ni sambutan daripada pihak-pihak swasta macam mana katnya? Alhamdulillah, mereka lihat kejayaan yang telah terhasil khususnya dengan projek UMW ni. Kami juga ada beberapa lagi syarikat-syarikat yang telah menyumbang kepada kami, dan kita boleh lihat impak program-program kami ni secara terus.
kita lihat orang yang kita mula-mula jumpa tu terlalu tertekan kehidupan mereka, apabila kita bantu, mereka telah melihat jalan keluar. Sebab orang yang kreatif ni kadang-kadang dia tidak diterima masyarakat sangat, kan? Orang ingat dia ni tak betul sebab dia duduk kat ujung kampung, dia asyik buat benda-benda yang orang tak faham. Apabila kami datang membawa pula para pakar, mengiktiraf dan meraihkan kreativiti mereka itu, barulah orang kampung semua sedar dan tahu bahawa dia orang ni sebenarnya kreatif dan kita juga perlu boleh menghasilkan sesuatu yang baru seperti mereka. Jadi perubahan kepada kehidupan mereka itu yang kita benar-benar memotivasikan kami di Yayasan Inovasi Malaysia untuk terus berusaha lah untuk membantu mereka ni. Ya, sebenarnya mereka kreatif, tapi kalau tidak dicongkil, bakat kreativiti mereka tu akan terpendam begitu saja, ya. Betul. Jadi kita nak berehat seketika sebelum kita akhiri perbualan kita sembang petang ini. Baiklah, kita dah berada di penghujung sembang petang ini. Kita bersama dengan Encik Muhammad Azif Datuk Mustafa, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Inovasi Malaysia ataupun YIM. Ya, jadi banyak sekali orang kata idea-idea inovasi yang diketengahkan oleh orang kata rakyat Malaysia, ya. Yang mana kalau kita pergi ke YIM ni, kita akan dapat tahu, kan, apakah produk-produk yang mereka hasilkan, ya, Cik Muhammad Azif, ya. Ya, kita mempunyai, seperti saya sebut tadi, database yang mempunyai lebih 1,200 produk ataupun servis yang telah dihasilkan oleh rakyat Malaysia, khususnya dari akar umbi yang telah tercetuslah dan tercipta. Dan selain daripada inovasi-inovasi yang berada di Yayasan Inovasi Malaysia, kami iaitu sebahagian daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, dan di bawah MOSTI ni terdapat pelbagai agensi, termasuk agensi nuklear, SIRIM, MIMOS, Teknologi Park Malaysia dan sebagainya. Ada berpuluh, 20 lebih agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, semua melibatkan sains, teknologi ataupun inovasi. Jadi sebenarnya kita di Malaysia ni mempunyai banyak prasarana dan juga banyak cara untuk menghasilkan inovasi sebenarnya. Dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi sentiasa berusaha untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang berguna untuk masyarakat. Ya, sekiranya ada di antara masyarakat kita yang ada idea, bolehkah mereka pergi ke YIM ini untuk mengeluarkan idea mereka? Selalunya memang banyak, kita telah terima ratusan rakyat yang telah berhubung dengan kami melalui email khususnya. Boleh hantar kepada info@yim.my ataupun pergi ke laman sesawang kami www.yim.my untuk menzahirkan idea tersebut. Tapi selalunya kalau setakat idea je, Cik Rokiah, ya, kita hanya tengok sajalah. Dia kalau inovasi tu dia telah hasilkan, dia telah buat prototype, dia telah buat produk, dia telah cuba. Jadi baru kita nampak kesungguhan orang ni dan juga kesungguhan idea tersebut, whether dia boleh menjadi satu produk atau tidak. Ya, kena ada prototype, ya. Kena adalah yang telah dijalankan. Dan akhir sekali, harapan Cik Azif sendirilah dengan perkembangan program ini pada masa hadapan. Alhamdulillah, kami bersyukurlah yang kita telah berada di tahap kita berada sekarang ni. Yayasan Inovasi Malaysia ni tak adalah lama sangat, baru 4 tahun beroperasi. Jadi harapan saya seluruh rakyat Malaysia lebih sedar dan tahu bahawa inovasi dan kreativiti itu sangat penting kepada diri mereka, kepada keluarga mereka dan khususnya tentunya untuk negara kita yang dicintai Malaysia ini. Tanpa inovasi dan kreativiti tak mungkin kita boleh menjangkau ke harapan kami, iaitu menjadi negara maju berpendapatan tinggi sebelum tahun 2020. Jadi kita perlu, tidak ada jalan lain kecuali melalui menggunakan inovasi. Ya, itu dia. Jadi terima kasih banyak-banyak Encik Muhammad Azif Datuk Mustafa, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Inovasi Malaysia, YIM, yang sudi berkongsi maklumat bersama kita di Nasional FM petang ini, ya. Terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.